Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى آمين يا رب العالمين. وقال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وبعلومكم وبعلوم مشايخنا في الدارين آمين يا رب العالمين. Kata pengarang Al-Syeikh Al-Imam Muhammad Nawawi Al-Bantani rahimahullahu ta'ala, Alhamdulillahi Rabbil Alamin ay malikuhum ay malikihim wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin Muhammadin as-sadiqil wa'dil amin ila akhirih. Alhamdulillah, bermula puji-puji itu ay mustahiqun lillah, hanya mustahak berhak ia puji itu bagi Allah. Alhamdu mubtada, lillahi jar majrur, ta'alluq suatu mahzuf, khabar taqdirnya sabitun. Siapa Allah? Sifat Rabbil alamina, Tuhan sekalian alam. Al-alamina isim jamak. Al-alamina isim jamak. Kerana al-alamina itu khusus kepada mukallaf, khusus kepada yang berakal, iaitu ataupun kita kata mukallaf, iaitu jin dan manusia. Kalau al-alam mufrad, maka hak tu merujuk kepada aqil wa ghairu aqil, berakal dan juga yang tidak berakal. Maksud Rabbil alamin ditafsir ay yakni badal malikihim, iaitu pemilik bagi sekalian alam. Wassalatu wassalamu, dan rahmat. As-salah nisbah Allah itu rahmat. Wassalatu wassalamu, dan bermula rahmat, ataf dan kesejahteraan itu ala, ditulis dah kha tu makna khabar, ta'alluq satu mahzuf khabar ay nazilani, turun kedua-duanya rahmat dan sejahtera itu ala sayyidil awwalina, atas penghulu bagi sekalian yang awal-awal. Sayyidil awwalina, atas penghulu bagi segala yang awal-awal. Sayyidil awwalin, iaitu pemimpin-pemimpin yang terdahulu, dialah yang sayyidnya. Wal akhirin, dan yang akhir-akhir, ay wa sayyidil akhirin, dan dia juga adalah penghulu kepada orang-orang yang terakhir, orang-orang yang terdahulu dan terkemudian daripada Nabi SAW, dia itu Sayyid. Siapa itu Sayyidil Awwalin? Badal Muhammadin, iaitu Nabi Muhammad SAW. Siapa Muhammad? Sifat As-Sadiqi, yang benar ia Muhammad. Al-Wa'di mudhafu ilaih. Al-Wa'di akan janji. Al-Wa'di mudhafu ilaih. Kenapa mudhaf dia itu alif lam? Kerana mudhaf dia itu isim wasaf, iaitu ismu fa'ilin, isim fa'il. Maka bolehlah mudhafnya itu alif lam. Habis
Al-Amini, sifat yang kedua bagi Muhammad, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan benar dari sudut janji saja, bahkan Al-Amini, bahkan dia itu amanah, orang yang diberikan kepercayaan. Wa ala alihi, ataf kepada ala sayyidil awwalin, ay wassalatu wassalamu, dan bermula rahmat dan kesejahteraan itu, ala aina zilani, turun kedua-duanya, ala alihi, ahli Muhammadin, atas keluarganya, keluarga Muhammad, ataf wa sahbihi, dan sahabatnya, sahabat Muhammad. Siapa alihi wa sahbihi, atau sifat al-muhajirina, ataupun kita kata badal, dia tulis badal tu, badal pun boleh juga, al-muhajirina, iaitu puak-puak yang berhijrah, al-muhajirina, puak-puak yang berhijrah, wal ansari, dan juga ansar. Dan juga ansar, ataf kepada muhajirin. Muhajirin orang yang berhijrah daripada Mekah kepada Madinah. Al ansar orang Madinah yang membantu orang Mekah yang hijrah untuk duduk dalam Madinah, sama ada bekalan makanannya, tempat tinggal dan sebagainya. Hatta sebahagian sahabat ansar yang berkahwin lebih daripada satu menawarkan kepada muhajirin untuk pilih bini dia mana yang dia suka. Kemudian dia akan ceraikan dan berikan dan nikahkan kepada orang tersebut. Sampai tahap tu kalau kita ada bini banyak sekali pun tak ada, kalau nak pergi ke orang sekali pun kita pilih hak yang kita nak dulu. Tapi puak ansar lain. Hebatnya pertolongan mereka terhadap al-muhajirin, sehingga ke mereka yang lebih kahwin lebih kahwin satu, suruh orang muhajirin tu pilih yang mana dia nak. Kemudian dia ceraikan, kemudian dikahwinkan dengan orang muhajirin tersebut. Hebat orang dulu Taukid ajma'ina. Tu wa ala alihi wa sahbihi ajma'ina, sekaliannya. Taukid lah, ajma'ina. Ajma'ina taukid. Ajma' kan daripada kalangan taukid. Kalau dia tulis kat situ ha alif, seolah-olah nak kata hal, wallahu alam. Ajma'ina kita makruf kata tu antara lafaz taukid, lafaz taukid, cuma kena selari dengan dia punya muakkad lah. Kalau muakkad dia jamak, maka dia ajma'ina lah. Sini makna jamak makna jamak sahbihi tu, sahabat. Walaupun lafaz nampak mufrad, tapi sebenarnya dia itu maknanya jamak, maka ajma'ina. Radiyallahu anhum, doa sikit kepada syarah tu. Radiyallahu ay Allahumma rdi anhum, mudah-mudahan meridai ia fa'il oleh Allah, anhum an alihi wa sahbihi, daripada keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sahabatnya. Radiyallahu anhum wa rahimani bihubbihim. Syekh Nawawi tumpang jugalah. Dan mudah-mudahan merahmatilah oleh Allah akadaku, nun wiqayah, untuk jaga daripada fi'il madhi itu bagi bawah, wa rahimi. Tak mau jadi gitulah, maka tambah nun jadi wa rahimani. Merahmati akan aku bihubbihim, bawa sababiah, ay bisababi hubbihim, hubbi sahbihi, hubbi alihi wa sahbihi, dengan sebab mencintai akan mereka itu, keluarga dan sahabat. Tu idhafat masdar kepada maf'ul. Baik. Rahima bihubbihim, bahawa tu muta'alliq, rahimani muta'allaq. Qala amma ba'du, ay amma ba'da al-basmalati walhamdalati wassalati wassalam. Adapun selepas daripada basmalah, hamdalah, salawat dan salam, jawab, jim dia tulis tu jawab. Fa innal mu'mina, maka sesungguhnya orang yang mukmin itu, al-mu'mina isim inna, khabar, al-kamila, sifat-sifat. Al-kamila, orang mukmin yang sempurna, ia orang mukmin itu. Al-kamil ta'alluq fi muta'alliq, al-kamil muta'allaq. Fi imanihi, pada imannya, pada iman mukmin. Pada imannya, pada iman mukmin. Sempurna. Jadi orang mukmin
Ada yang sempurna iman dia, ada yang tidak sempurna iman dia. Seperti mana disebut oleh Syekh Nawawi dalam kitab Qatrul Ghaith Syarah Masail Abil Layth yang kita sudah khatam pada beberapa tahun lepas selama lebih kurang 12 majlis ketika mid-sem. Wassalatu wassalamu ala sayyidil ahmanatri. Fa innal mu'mina al-kamila fi imanihi. Siapa tu? Wahuwa, dan bermula dia al-mu'minul kamil tu. Ialah al-mu'minu haqqa. Al-mu'minu haqqa. Al-mu'minu wal-mu'minu haqqa ay al-mu'minu imanan haqqan. Iaitu orang khabarah al-mu'min tu. Huwa tu mubtada. Iaitu bermula dia mukmin kami itu ialah mukmin akan sebagai beriman yang haqqa, yang sebenar, yang nyata. Itu jumlah mu'taridah lah, sebab dia al-mu'min kamil, dia isim inna dengan khabar inna. Khabar inna tak ada lagi, jadi dicelah tengah-tengah tu dengan jumlah mubtada khabar, dia panggil jumlatun mu'taridah, jumlah yang datang, baru datang, yang didatangi, yang datang. Jadi al-mu'minu haqqa wa huwa al-mu'minu haqqa tu, itu dia panggil jumlah mendatang lah, jumlah mu'taridah. Siapa itu al-mu'min kamil? Khabar inna, man kamulat fihi syu'abul imani, iaitu orang, barang siapa yang sempurnalah padanya pada barang siapa tu. Sempurna fa'il syu'abul imani, oleh cabang-cabang keimanan. Al-imani mudhafu ilaih. Fihi jar majrur. Fihi ta'alluq pada kamulat. Sad pada man tu, sad pada kamulat tu dia panggil silah lah. Silah bagi man. Man tu man mausudiyah. Jadi orang mukmin yang kamil pada keimanan dia, dengan makna mukmin yang sebenar-benar iman dia itu ialah orang yang sempurna padanya cabang-cabang iman. Seperti mana kalau qami'ut tughyan ada belaka 77 lebih kurang tu ada pada dia, baru dia panggil sempurna keimanan. Hak ni pun dia akan urang juga syu'abul iman, dan mungkin sedikit berbeza lah, mungkin beberapa perkara yang sedikit berbeza dengan qami'ut tughyan. Wa man naqasat minhu, wa man naqasat minhu min man wahidatun minha min syu'abil iman naqasa min imanihi imani man bihasabi asy-syu'abil iman. Tu dia punya ayat dhamir. Wa man naqasat, dan barang siapa yang kuranglah minhu daripadanya, daripada man. Minhu ta'alluq pada naqasat, kurang daripadanya man. Apa yang kurang? Fa'il wahidatun, oleh salah satu. Wahidatun, salah satu tu fiha minha, daripadanya syu'abil iman, kurang. Maka jawab naqasa, maka kuranglah min imanihi, maka kuranglah daripada imannya man itu bihasabi syu'abil iman, dengan qadar cabang-cabang iman tersebut. Maksudnya kalau seseorang itu kurang, contoh dia ada 77 syu'abul iman, jadi nak melengkapkan keimanan dia mesti ada 77, tiba-tiba ada 70 sahaja, maka qadar kurang dia itu, maka hanya dapat kesempurnaan iman tu hanya 70 lah, tidak ada 76. Bihasabiha, dengan qadar dia. Habis. Kemudian jadi naqasa min imanihi bihasabiha. Jadi kita boleh takdir fa'il lah sebab tadi naqasat wahidatun, jadi kita takdir naqasa ay naqasa al-madhkur minasy-syu'abil imaniyah, minasy-syu'abil iman.
Naqasa ay naqasa al-madhkuru min syu'abil imani, kuranglah ia oleh yang tersebut daripada cabang-cabang iman, min imanihi daripada keimanannya, bihasabi syu'abil iman. Begitu. Habis qala wal ma'muru ala naw'aini, dan waw istinaf al-ma'muru mubtada, bermula yang disuruh. Bermula perkara yang disuruh itu, bermula perkara yang disuruh itu, naw'aini khabar. Ala ta'alluq suatu mahzuf khabar. Ai sabitun, sabit ia, ala naw'aini atas dua kategori. Apa itu? Badal fardin wa mandubin, atau kepada fardin, iaitu fardu dan yang disunatkan. Itu yang makmur lah, yang disuruh, yakni al-ma'muru fil fi'li, yang disuruh untuk buat. Kalau al-ma'muru fil nahyi, yang dituntut untuk tinggal, ataupun al-ma'muru fil kaffi, yang dituntut untuk pantang. Hak tu dua pula, makruh dengan haram. Ni al-ma'muru fil fi'li, disuruh untuk buat. Fa fil fardi, dia pun syarah, pada kurungan tu buat syarah pula. Fa fil fardi ubudiyatu littirari. Ubudiyatu mubtada muakhar, tengok dia buh mim besar gitu, mubtada muakhar, al-ittirari mudhafun ilaih. Fafil fardi jar majrur ta'alluq syartu mahzuf khabar muqaddam. Khabar muqaddam. Fafil fardi, dan pada kewajipan ataupun kepada fardu itu, ubudiyatul ittirari, ialah keubudiyah, ibadah yang ittirar, yattaru ittiraran, iaitu secara terpaksa. Secara terpaksa lah kita terjemahnya. Mana ibadat yang dipaksa mesti buat, mau tak mau buat, benci suka buat. Tu daripada fardu. Wa fil nafli, ataf kepada fil fardi, dan pada nafal, pada sunat tu pula khabar mubtada muaqaddam, mubtada muakhar, ubudiyatul ikhtiyari, ialah ibadah yang ada pilihan. Jangan tukar dengan harus. Harus pun ada pilihan juga, tapi dia bukan satu ibadah. Dia bukan satu ibadah, kerana harus tidak ada pahala, tidak ada dosa pada membuatnya. Ni ibadah ada pahala. Dia ada pahala pula, kategori ada dua. Pertama fardu, yang kedua sunat. Jadi ada pilihan untuk buat, maka itu sunat. Tidak ada pilihan untuk buat, maka itu fardu. Dia mudah-mudah saja cakap ni. Wasummiya an-naflu, dan dinamakan an-naflu itu maf'ulun bih, iaitu naflan, akan sebagai naflan. Sebab apa dinamakan begitu? Summiya naflan. Naflan itu ialah isim. An-naflu pada dhamir mustatir yang kembali kepada an-naflu tu dia panggil musamma. Musamma tu benda yang sunat tu lah. Jadi dinamakan akan sunat itu sebagai nama sunat, akan sebagai nama sunat, kerana li'anna nafla, kerana bahawasanya sunat itu khabar li'anna zaidun, tambah ia alal asli, atas asal dia apa dia? Hak wajib lah. Jadi dia tolong tambah, tokok tambah saja, tolong sempurnakan. Kalau seseorang itu sembahyang wajib fardu 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak, kemudian dia pun tambah dengan sembahyang sunat, iaitu sembahyang rawatibnya, sembahyang witirnya, sembahyang duhanya, sembahyang tasbihnya dan sebagainya, untuk menampung kekurangan yang ada pada sembahyang fardu. Tu dia panggil zaidun fil asli, alal asli. Kama annaka zaidun fil wujudi, seperti mana bahawasanya engkau, isim anna, khabar anna, zaidun, tambah ia engkau tu fil wujudi, pada wujud. Seolah-olah sebagaimana engkau itu menjadi tambahan dalam hal sifat wujud. Fil wujudi ay fi sifatil wujudi. Kita ni, keberadaan kita ini menjadi tambahan
pelengkap, menjadi tambahan, ataupun kita kata apa, pelengkap kepada kewujudan kita. Kalau soal tu kata kita ni ada tanpa batang tubuh kita, tak lengkap lah. Tak lengkap lagi pula tak dipercayai. Jadi dengan adanya batang tubuh kita ni, keberadaan kita ni, maka kewujudan kita tahqiq. Memang sungguh berlaku kewujudan dia. Ni dia nak tashbih saja. Bukannya dia panggil untuk betul-betul sama macam kita. Tak nak katanya sunat ini menyempurnakan hak wajib. Kalau tak ada hak sunat ni, wajib tu nampak lekeh. Contoh dalam amalan fardu juga, sembahyang 13 rukun. Kalau tidak ada sunat, subhana rabbil a'la, kunut pun tak baca, tasyahud pun ambil qada fardu, tak baca hak sunat. Sami Allah liman hamidah pun tak ada, takbir pun tak ada, atas alasan semua tu sunat, maka hak tu sembahyang juga, tapi pahala tu sangat-sangat kurang lah. Tidak lengkap. Iz ta'liliyah. Tengok dia buat ain di bawah tu. Ain tu makna illah lah. Iz ta'liliyah. Kerana kana Allahu wala anta thumma kunta. Macam apa-apa. Ada kata apa? Iz kana Allahu, kerana adalah Allah itu. Kana fi'lun madin tam. Dengan makna wujida, ada. Dengan makna adalah Allah, wala anta, sedangkan wala anta, engkau tidak ada. Wala anta ay wala yakunu anta, wala takunu anta, tidak ada engkau. Thumma kunta, kemudian summa kunta, kemudian ada engkau. Allah Ta'ala itu ada, sedangkan engkau tu asal tak ada. Tiba-tiba engkau pun ada. Maka fa'anta, maka bermula engkau itu, anta, bermula engkau itu khabar naflun, ialah naflulah. Naflun ay yakni tafsir badal, zaidun, iaitu tambahan fi wujudillahi ta'ala, pada wujud Allah Subhanahu wa ta'ala. Lagu mana ni? Kita menjadi sebahagian pada Tuhan ke? Bukan. Sebab kita ni adalah manusia. Manusia itu makhluk. Disebut kepada ma khuliqa, benda yang diciptakan oleh Allah. Kita ni alam, nisbah kita ma siwallah, benda yang selain Allah. Dan alam ini adalah ilmu tauhid, dia adalah sebagai dalil kepada kewujudan Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun kewujudan Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak berhajat kepada dalil pada asal, kerana boleh jadi Allah Ta'ala ada tanpa ada makhluk. Tapi disebabkan kita ni sudah ada dan kita ini baru, memerlukan kepada bukti kewujudan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita yakin Allah Ta'ala wujud, yakin, tidak nafi. Tapi ada pelengkap dia, iaitu yang dituntut dalam syarak, dalil. Antara dalilnya, dalil akal, iaitu apa dia? Makhluk, alam, baharu, mungkin. Yang mana itu merujuk pada kita manusia dan sebagainya. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, fala budda laka min amalin yusamma naflan wa huwa asluka, wala budda laka min amalin yusamma fardan wa huwa aslu wujudil wajibil wujudi wa huwa Allah ta'ala. Cakap itu. Dia kata wala fala buddha, maka tak dapat tidak laka bagi engkau. Jadi fala buddha, buddha isim la linafid jinsi. Laka ay sabitul laka, khabar la linafid jinsi, sabit ia bagi engkau, tak dapat tidak, mesti sabit ia bagi engkau. Min amalin, daripada amal, yusamma naflan, yang dinamakan akan dia, akan amal itu, maf'ulun bih, naflan, akan nafal. Nafal itu sunat tu dah. Wahwa, dan bermula dia naflan itu, khabar asluka, ialah asal engkau. Wala budda laka min amalin yusamma fardan, dan tak dapat tidak, ay wala budda thabitul laka, dan tak dapat tidak sabit bagi engkau itu
min amalin, daripada amalan sifat, yusamma yang dipernamakan akan amal, fa'il maf'ulun bih, fardhan akan fardu. Tak dapat tidak, yang ini mesti kamu mesti mengerjakan benda yang fardu. Wahwa, dan bermula dia fardu itu khabar aslu wujudil wajibil wujudi, ialah asal kewujudan wajibil wujud. Sama juga lah, al-wajibi itu mudhafu ilaih, boleh dia ada alif lam kerana dia itu isim wasaf, iaitu isim fa'il. Kerana adalah asal wujudnya zat yang wajib wujud, yang wajib nisbah pada akal, mesti terima Allah itu wujud. Siapa itu? Wahwa, dan bermula dia wa al-wajibil wujud, itu ialah Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu fa'il pula khabar, ta'ala tu fi mahallin nasbin hal. Ta'ala tu fi mahalli nasbin hal. Apa maksudnya? Maka dia kata fa fi ada'il fardhi. Ini maksud dia lah, tafsir bagi perkataan tadi. Nampak macam ham datang apa tadi tu? Fa fi ada'il fardhi. Tenang saya. Ibarat Syekh Nawawi ni dia tak payah. Ulama mutaakhirin Fafi, maka pada ada'il fardhi, maka pada menunaikan fardu, adai idhafat masdar kepada maf'ul, menunaikan akan fardu. Fafi ta'alluq satu mahzuf khabar muqaddam. Fafi ada'il fardhi anta lahu. Ya. Fafi ada'il fardhi, maka pada menunaikan akan kefarduan tu, anta lahu. Bukan. Anta lahu, anta tu mubtada'. Anta tu mubtada', lahu ta'alluq satu mahzuf khabar. Taqdiruhu sabitun. Anta sabitun lahu ay li ada'il fardhi. Fafi ada'il fardhi, maka pada menunaikan akan kefarduan tu ialah bermula engkau itu sabit ia baginya, bagi ada'il fardhi, bagi menunaikan kefarduan tadi. Maka dalam melaksanakan ibadat fardu, maka engkau beramal untuk dia. Untuk dia, bukan lahu ai lillah. Gitu. Untuk menunaikan amalan fardu, maka engkau buat itu anta lahu, ay anta fa'alta lahu, ay lillah. Bermula engkau itu membuat ia engkau kerana Allah. Kerana itu adalah hak Allah Ta'ala yang asal. Hak Allah Ta'ala yang asal, itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wa fi ada'in nafli, dan pada menunaikan akan sunnah, idhafat masdar kepada maf'ul, anta bermula engkau, fa'alta khabar, taqdir khabar, fa'alta buat ia oleh engkau, laka kerana engkau. Kerana asalnya hak Allah Ta'ala wajib, maka kita menunaikan kewajipan itu untuk Allah. Adapun hak sunat bukan hak Allah, memang hak Allah, tapi itu untuk kelebihan dan kebaikan kita. Dia nak kata gitu. Maka kita pun buat hak sunat kerana untuk kebaikan kita, menampung kefarduan kita, yang mana kefarduan, amal fardu atau wajib itu untuk Allah, hak Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang suruh pada kita. Memang sunat pun Allah suruh juga, cuma sunat ini lebih kepada siapa? Lebih kepada menampung kekurangan kita untuk kita. Tu wal manhi ala qismaini, dan bermula yang ditegah itu sabitun ta'liq satu mahzuf khabar, sabitun sabit ia ala qismaini jar majrur, atas dua bahagian, ala qismaini jar wa majrur. Apa itu dua bahagian? Kita boleh buat nahyi, boleh buat nahyu. Kalau nahyu ta'liq satu mahzuf, dia khabar bagi satu mahzuf mubtada'. Khabar bagi mubtada' mahzuf. Kalau kita baca nahyi, maka dia badal bagi qismain. Nahyi hadarin ataupun nahyi hadrin, iaitu cegah hadar. Hadar ni cegah
apa nama tu, cegah yang hazar pun benda dilarang, iaitu nahi hadarin, larang macam mana kata, nahi hadarin, kita kata larang yang dibenci lah. Tak ada. Larang, payah nak terjemah. Sebab hadar tu haram dah. Larang yang diharam. Begitulah kita terjemah. Payah terjemah. Nahi hadarin ni larangan yang haram. Gitu. Larangan yang haram lah kita kata. Gitulah. Hadar tu kita kata haram lah. Kalau ada kaedah al-daruratu tubihul mahdhurat. Darurah itu mengharuskan akan perkara yang dilarang, perkara yang diharam. Di sini nahyu hadarin, iaitu ataupun nahyi hadarin, larangan yang haram. Senang cerita. Wal fardu ala naw'aini. Habis itu ya. Tak syarah mana. Lepas tu dia kata fardu pula. Tadi kata makmur itu ada dua, fardu dan mandu. Sekarang dia nak tafsir pula fardu tu ada berapa pula. Maka wal fardu, waw al-istinaful bayani. Soalan orang tanya, ma taqsimul fardi. Apakah pembahagian ataupun apakah pembahagian fardu? Maka wal fardu, dan bermula fardu itu ala ay khabar sabitun sabiyah ala naw'aini jar majrur, atas dua kategori. Badal fardi ainin, ainin mudhaf ilaih, iaitu fardu ain, fardi badal wa huwa mudhaf. Siapa itu fardu ain? Wa huwa, dan bermula dia fardu ain mubtada khabar, barang. Ma barang wajaba silah, ma tu ma mausuliyah. Barang yang wajib ia barang wajaba ta'alu ala kulli syakhsin, atas setiap individu, bi'aini kulli syakhsin, dengan tertentunya setiap orang. Makna tertentu atas bata, atas pala seorang-seorang. Tu fardu ain. Wa fardi, fardi boleh, fardu boleh. Wa fardi kifayatin, dan fardu kifayah, wa huwa mubtada, dan bermula dia fardu kifayah, khabar ma barang, ma mausuliyah, ma idza qama bihi al-ba'du, apabila telah melaksanalah ia dengan ma tu oleh fa'il al-ba'du, ay ba'du syakhsi, oleh sebahagian daripada orang, individu. Apabila telah menunaikan sebahagiannya, jawab idza saqatal ithmu 'anil baqina, maka gugurlah fa'il oleh dosa itu daripada hak baki yang lain-lain lah. Contoh kita kata antara fardu kifayah ialah belajar mendalami fiqh secara mendalam dengan sekira-kira dapat menolak syubhat. Itu tahap fardu kifayah. Maka kalau kita belajar, maka orang kampung kita pun terlepaslah dosa. Kalau kita ni aling bab tu. Sebab tu para pelajar kena mengaji sampai tahap boleh menghuraikan syubhat. Selagi tidak boleh menghuraikan syubhat terhadap kata-kata seorang, walaupun dia ustaz, walaupun dia tok guru, tak mampu untuk cegah. Dia cakap tu betul kerana betul sungguh. Dia cakap tu salah kerana salah sungguh. Tak boleh nak cegah lagi. Masih lagi dalam medan taklid orang. Maka itu belum lagi mencapai tahap untuk tidak lagi mencapai tahap untuk menghilangkan syubhat. Kalau nak menghilangkan syubhat ni, benda yang orang yang dia cakap betul tu betul kerana ada ibarat dia, kerana ada dalilnya, kerana ada disebut dalam mana-mana kitab. Dan kalau dia cakap tu salah, kita boleh buktikan kesalahan dia melalui dalil dan ibarat-ibarat kitab juga. Barulah kita ni terlepas. Kita panggil orang yang melepaskan fardu kifayah orang lain, melepaskan bebanan kewajipan yang sepatutnya ada pada setiap orang, tapi kita hilangkan dengan sebab kita yang sertai. Itu fardu kifayah. Selagi tidak belajar sampai tahap lebih boleh melepaskan syubhat, jangan balik kampung lagi. Qala
fa ityanul ma'muri wa tarkul manhihi huwal imanul ladzi fihi sa'adatul ibadi. Maka bermula, tafri'nya, ityanu mubtada, ata ya'ti ityan masdar, ityanul ma'mur idhafah masdar kepada maf'ul, dan membawa datang akan perkara yang disuruh. Bermula membawa datang akan perkara yang disuruh, ityan tu mubtada, al-ma'muri mudhaf ilaih, ataf, wa tarkul manhi, dan meninggalkan perkara yang dilarang, huwa dhamiru faslin, ialah khabar. Al-imanu, ialah beriman, alladhi, sifat iman, yang mana fihi, padanya, padanya pada alladhi, fihi ta'alluq suatu mahzuf, khabar muqaddam, sa'adatu mubtada, sa'adatul ibadi, al-ibadi mudhaf ilaih, iaitu kebahagiaan para hamba. Iaitu apa dia? Mendatangkan perkara disuruh dan meninggalkan perkara dilarang, iaitulah iman, yang pada iman itu, yang padanya pada iman itu sa'adatul ibad, kebahagiaan hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mana orang yang melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangan dia, dalam hati dia ada sudut pandang keimanannya itu, ada kebahagiaan dia yang tersendiri. Orang yang melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangan dia, ada kebahagiaan yang batini, yang bangsa batin, yang dalam hati Allah letak dalam keimanannya. Nak rasa lagu mana? Man lam yadhuq lam yadri. Orang yang tak rasa tak tahu. Maka perlulah kita ni tarkul manhiyat wa fi'lul ma'murat, ataupun wa ityanul ma'murat wa tarkul manhiyat. Tu. Wal jami'u lil khairi kullihi ay yanwiya fi jami'i ma ya'maluhu wa yatrukuhu qurbatan ila Allah ta'ala bidzalika al-'amali wat tarki, wa in fatathu an-niyatu fatahu al-khairu kulluh. Ya berkata, wal jami'u lil khairi, dan bermula yang menghimpunkan akan segala kebaikan. Lil khairi lam zaidah, al khairi maf'ulun bih. Dan yang menghimpunkan akan segala kebaikan. Kullihi, taukid bagi khair. Kullihi kullil khair, seluruhnya, seluruh kebaikan tu. Ayyan wiya. Macam mana kita nak himpun kebaikan keseluruhan tu? Kita buat bukan semua, tapi kita nak himpun semua kebaikan tadi yang fi'lul ma'mura itu dengan cara ayyan wiya. Takwil masdar jadi khabar. Bahawa berniat ia seorang fi jami'i ma ya'maluhu. Berniat ia seorang pada keseluruhan barang. Jami'i ma mudhafu ilaih. Jami'i mudhajar majrur, ma ya'maluhu, seluruh barang yang beramal ia seorang akan barang. Ataf, wa yatrukuhu, dan meninggal ia seorang akan barang. Qurbatan maf'ul ajlih, kerana mendekatkan diri dia ilallahi ta'ala, ilallah jar majrur, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bidzalikal amali, dengan demikian amalan, ataf wa tarki, dan tinggal. Ay bidzalikal amali, ay bidzalika amali al-ma'mur, wa tarki, ay wa tarkil manhiyat, ataupun wa tarkil manhi. Jadi cara nak himpun kebaikan, semua kebaikan itu, nak himpunkan semua kebaikan itu ialah dengan cara dia berniat pada setiap apa yang dia nak buat dan apa yang dia nak tinggal tu, kerana mendekatkan diri dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan sebab dia beramal dengan benda tersebut ataupun meninggalkan benda tersebut, maka dia mendapatlah kebaikan keseluruhannya. Kebaikannya itu sempurna. Maksudnya gitu. Kebaikannya itu sempurna. Bahkan dalam mazhab Syafi'i rahimahullah, dalam bab ibadat khususnya, maka dia itu perlu niat. Innamal a'malu binniyat. Dalam mazhab Syafi'i mentafsirkan innamal a'malu binniyat, ay innama sihhatul a'mali binniyat. Nyasanya sah beramal itu dengan niat. Wa in fatathu niyatu, dan jikalau meluputlah akan seorang tu, fa'il an-niyatu oleh niat,
fatahul khairu kulluhu, maka meluputlah akan dia akan seorang fa'il al-khairu oleh kebaikan, taukid kulluhu kullul khair, akan sekalian kebaikan. Sebab tu Syekh Qalyubi sebut kalau seorang perempuan yang haid ataupun nifas tidak boleh untuk sembahyang dan puasa, maka dia perlu berniat meninggalkan puasa dan juga niat itu kerana Allah suruh, baru dapat pahala. Sebaliknya kalau dia berhaid dan bernifas, dalam keadaan dia begitu, dia berazam untuk melaksanakan sembahyang dan puasa, kalau dia tidak haid, maka itu tidak dapat pahala. Kerana apa? Kerana orang yang haid dan orang yang nifas bukan min ahlil ibadah, bukan sebahagian daripada ahli ibadat ketika itu. Dia beza dengan orang sakit. Orang sakit yang tak mampu pergi sembahyang jemaah, tapi dalam hati berazam, kalau aku tak sakit ni aku pergi dah jemaah, dapat juga pahala. Sebab orang sakit ni min ahli ibadah, sebahagian daripada ahli ibadat. Tapi orang haid nifas tidak boleh, dia tidak boleh buat ibadat apa langsung. Maka nak dapat pahala bukan dia berazam, kalau dia tidak haid aku nak buat benda tu, tak. Tapi berazam untuk tetapi berniat untuk meninggalkan sembahyang puasa kerana Allah suruh, maka dapat pahala. Maka dia kata fa furiqa baina tarikin bi niyyatil qurbati ila Allah wa tarikin bi ghairi hadhihi niyyati kama fil amali. Maka dapat dibezakan, fa furiqa dibezakan, baina tarikin antara orang yang meninggalkan, yakni meninggalkan sesuatu lah, tarikil manhi, biniyatil qurbati ila Allah, dengan niat mendekatkan diri pada Allah. Dia meninggalkan maksiat kerana nak mendekatkan diri pada Allah. Ataf wa tarikin bi ghairi hadhihi niyati, dan bezanya dengan orang yang meninggalkan tanpa niat ini. Hadhihi jar majrur mudhaf ilaih, an-niyati badal. Tanpa niat ini, meninggalkan dia tanpa dengan niat ini. Niat apa? Niat qurbah ila Allah. Tapi dia tinggal tu kerana mak dia suruh, kerana malu dan sebagainya, maka maka dibezakan. Makna apa? Tak dapat pahala lah, tak dapat kebaikan yang sempurna orang yang tinggal sesuatu kerana selain Allah. Kama fil amali ay wa dhalika tarku, bermula demikian tarku, meninggalkan sesuatu itu, sabit ia kama fil amal, seperti mana ay kama thabata fil amal, seperti mana telah sabit ia barang pada berbuat sesuatu. Berbuat sesuatu pun dia takbir Allahu Akbar, ada niat benda selain Allah Ta'ala, maka tu tak dapat pahala lah, tak dapat khair, kebaikan pada dia. Tapi kalau dia beramal Allahu Akbar lillahi ta'ala, dapatlah kebaikan pada dia. Begitu juga orang yang tinggal maksiat, dia bukan tinggal maksiat kerana Allah, tapi kerana takut orang keji dia, maka dia tak dapat pahala, dia tidak ada khair. Tapi kalau dia tinggal itu kerana Allah Ta'ala suruh, maka dia dapat kebaikan. Wallahu a'lam. Kita nak buat persediaan untuk pergi daurah Ustaz Usamah, jauh juga tu, 30 minit. Saya minta tak hujan lah. Wallahu ta'ala a'lam. Setakat itu dulu, sambung pada esok pagi insya-Allah ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.